Kalau tak nampak saya tulis beritahu Okay, exercise 10. Module. Page 72. Number 4. Okay, soalan indices. Solve each of the following. Selesaikan. So 25 kuasa Y tolak 1 sama dengan 125 per square root 5 to the power of Y plus 3. Okay. Okay, kalau soalan indices, pastikan awak tukar kepada base yang sama, base terendah yang sama. So 5 kuasa 2, 25 adalah 5 kuasa 2. Okay, kuasa Y tolak 1 sama dengan 5 kuasa 3. Okay, 125 adalah 5 kuasa 3 per dengan 5 kuasa Y tambah 3, ini saya buat punca kuasa, so dia adalah kuasa 1 per 2. Punca kuasa, ini set ini adalah kuasa 1 over 2. Ingat, ada murid yang tak tahu. Square root tu maksudnya kuasa berapa. So dia adalah kuasa 1 per 2. Sekejap saya betulkan. Okey, sekarang ini kita permudahkan, ini adalah 5, we expand 2y minus 2 and this is equal to 5 to the power of 3 over 5 to the power of 1 over 2y plus 3 over 2. Kita expand dahulu yang itu. Kemudian ini adalah bahagi. So 5 to the power of 2y minus 2 equal to 5. Base dia dah sama. So kuasa dia kita boleh tolak. 1 per 2y tambah 3 per 2. Saya belum tukar lagi operasi ini sebab saya buat di sini tolak depan dia dan saya buat kurungan. Maknanya 3 tolak dengan semua ini. Kenapa tolak? Sebab dia bahagi. Okey. Kemudian kita buat comparison. Kita buat comparison sebab base dia dah sama maka indeks dia juga akan sama. Ini namanya comparison. Okey. So 2y tolak 2 sama dengan 3. Saya terus buangkan kurungan. Dia akan 1 per 2y. Tolak tambah jadi tolak 3 per 2. Okey. Kemudian 2y tolak 2 sama dengan 3 tolak 3 per 2. So 3 tolak 3 per 2, ini darab 2, 6. 6 tolak 3, 3 per 2. Tolak 1 per 2, y. Ini saya tolakkan 3 tolak 3 per 2, dapat 3 per 2. Okay, kemudian saya kumpulkan y sebelah kiri. So 2y tambah 1 per 2y sama dengan 3 per 2 tambah 2. So 2y tambah 1 per 2y adalah 5 per 2y bersamaan dengan 7 per 2. Okay. Jadi sekarang ini
Sorry, saya tersalah tekan. Aduh. 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 Nampak tak gambar? Boleh. Nampak. Okay. So tadi 5/2y sama dengan 7/2. So y bersamaan dengan 7/2 bawakan ke kanan darab 2/5. Okay, dia jadi terbalik 7/2 darab dengan 2/5. So potong. So y sama dengan 7/5. Okay, yang ini boleh faham macam mana boleh dapat darab 2/5? Faham. Faham cikgu. Faham. Yang lain? Okay, next. Ini soalan 4. Next, exercise 11. Page 73. Number 1 and 3. So number 1. Solve the following exponential equation. So 1/2 power of x equal to 1/6 by giving the answer as a single log of base 2. Single log of base 2 maksudnya dia nak log base 2 berapa nombor di sini. Ini adalah single log of base 2. Mungkinlah ada tambah berapa-berapa, mungkin ada lah. Tapi nanti kita tengok. Dia nak x Okay, dia nak x. Solve means find the value of unknown. So x, apa x? X sama dengan dalam sebutan log 2. Log to the base of 2. Jadi sekarang kita tukarkan ini log ataupun ni 2 kuasa negatif x. Okay, ini 2 kuasa negatif 1 tau. Asal dia, okay, saya tukar. Ini adalah, kurungan ini adalah 2 kuasa negatif 1. Okay, 1/2, 1/2 is 2 to the power of negative 1. Power of x equal to 1/6. Okay, we can multiply negative 1 and x. So this is 2 power of negative x equal to 1/6. Okay, sekarang ini kita nak wujudkan log base 2. Okay, nak wujudkan log base 2, kita tambahkan log to the base of 2 left hand side, log to the base of 2 right hand side. Kita letak log bagi kedua-dua bahagian. So yang ini negatif x akan bawa ke depan sebab dia nak log to the base of 2. So mesti kita guna base 2. Okay, so negatif x kita bawa ke depan. Ini akan jadi log 2 to the base of 2 equal to log 2. Yang ini kita boleh tukar menjadi 6 to the power of negative 1. Okay. So negative 1 ini we can bring front. So this is negative x. Log 2 base 2 is 1. Log 2 base 2 is 1. So sini akan jadi negative 1. Tak perlu tulis 1. Negatif sahaja. Log 6 to the base of 2. Okay. Next, negative and negative. So we multiply all term with negative 1. We multiply with negative 1. So when we multiply both sides with negative 1, here become x and here become log 6 to the base of 2. Okay. Sekarang dia nak by giving the answer as a single log of base 2. Yang ini belum selesai lagi. 6 ini kita boleh permudahkan. Okay, so mesti dalam bentuk termudah. Log 2, 6 is 2 multiply by 3. 6 adalah 2 darab 3. Kemudian kita pecahkan. Bila dia darab, kita pecahkan, dia akan jadi tambah. Okay, so ini akan jadi x
1 plus log 3 to the base of 2. Tak boleh tinggal macam ni sebab 6 ni kita masih boleh simplify. So your final answer must be in the simplest form, dalam bentuk termudah. So the answer is 1 plus log 3 to the base of 2. Okay, boleh faham nombor 1? Tak faham cikgu. Yang mana tak faham? Baris mana? Dia kata write into a single log of base 2 teacher. Jadi jawapan ikut itu X lah cikgu. Dia nak X. Sebab soalan dia soft. Bila soft bermaksud dia nak what is X. Kalau soalan tu ada Y, soft, soalan dia soft tapi ada unknown Y, so find the value of Y maksud dia. Dia takkan cakap direct find the value of X, tak. Bila dia kata soft, means you need to find what is the variable, what is the value of variable. Syakira, faham Syakira? Faham cikgu. Yang lain? Pilates Faham, cikgu. faham? Cikgu itu negatif X dan negatif log 6 darab apa cikgu? Times with negative 1. Oh, darab negatif 1. Jadi itu 2 hilang lah. Mana 2 hilang? Sebelum dia menjadi negatif X sama dengan negatif log. Ni. Ini. Ya. Log 2 to the base of 2 ni akan dapat 1. This is 1. Log 2 to the base of 2 is 1. So 1 multiply negative X is negative X. Jadi tak perlu tulis lah. Habislah. That means no need to write. 1. No need to write 1. Okay, faham. Okay, any other question? No. Sudah faham. Okay. Alisa Safia, faham? Faham cikgu. Hari faham Hari? Faham cikgu. Okay, next. Number 3. An exponential curve M has an equation y equal to 1 over 3 power of x, and x is an element of real number. Okay, kelas, awak kena tahu bila graf salingan 1 over x. Okay, ini 1 over x, ini 1 over 3 to the power of x. Kalau graf salingan ini, dia akan ada macam ni graf dia. Okay, ni x, ini y. Graf dia akan jadi bentuk begini. Kalau graf salingan reciprocal. Kalau saya tak salah, nama dia reciprocal, salingan. So y equal to 1 over x, graf dia begini. Bermakna untuk ini pun dia adik-beradik ini. Okay, dan dia tak ada y-intercept and x-intercept. Okay, dia tak ada y or x-intercept. Jadi sekarang untuk nombor 3, sketch the graph of M. Kita tahu asas dia, bentuk dia begini. Tapi kita nak buat, kalau yang ini tak ada y-intercept, tak ada x-intercept. Tapi cuba tengok yang ini tengok graf yang ini, ada tak x atau y-intercept? Yang ini tak ada Okay, kita ambil sebarang nilai. Katakan x sama dengan
X sama dengan negative 1. Saya ambil negative 1, 0 and 1. Ataupun 1. Okay, negative 1, kalau saya gantikan y equal to 1 over 3 to the power of negative 1. Ini adalah 1 over 1 over 3. So ini adalah 1 bahagi 1/3. So sebenarnya awak boleh guna kalkulator tapi saya tak tekan kalkulator lah. Saya nak tunjuk cara dia. So ini darab 3/1. So dapat 3. So sini adalah 3. Kemudian kalau X sama dengan kosong, okay, 1, 3 kuasa kosong, ini akan dapat 3 kuasa kosong adalah 1. Jadi 1/1 ini akan dapat 1. Kalau X sama dengan 1, so Y sama dengan 1/3 kuasa 1. So ini akan dapat 1/3. Ni lagi kecil 1/3 ni lagi kecil daripada 3. So ini 1/3. Okay, saya ambil nilai yang negatif 1, 0, 1 saja. Sebab saya nak anggarkan graf saya. Saya nak anggarkan nilai dia ni nanti. Okay, sekarang ini saya buat paksi. Ini X, ini Y. Okay, nampak. Okay, bila X negatif 1, ini kosong, ini 1. Bila X negatif 1, Y saya 3. Okay, tengok pada nilai ni tadi, X negatif 1, Y 3. So X negatif 1, Y 3. Ni 1, 2, 3. Okay, ni 3. X negatif 1, Y 3. Bila X kosong, Y 1. X kosong, Y 1 di sini. Okay. Bila X 1, Y 1/3. So 1/3 maknanya less than 1. Katakan di sini. Okay. Kita nak lukis graf dia. Kita sambungkan. Dia akan jadi macam tu. Okay. Graf kita akan jadi seolah-olah bentuk begini. Okay, tapi sekarang beza dia, ini X kan, ini 3 to the power of X, 1 over 3 to the power of X ini. Beza dia untuk yang ini kita ada Y intercept. Okay, yang ini asas dia, ini bentuk asas. Tapi bila dia dah tukar soalan, okay, kita tak tahu bentuk tepat dia macam mana, tapi kita tahu secara general ini graf dia. Okay, tapi untuk nak dapatkan yang lebih tepat, you guna any point. So I try from negative 1 until 1, termasuk 0. So saya dapat ini, plotkan dan dapat bentuk ini. Jadi graf ini adalah Y to the power of 1 over 3 to the power of X. Okay, boleh faham? Soalan A boleh faham? Jadi sebelum kena lukis graf, kena buat itu table dulu, jadual. Ya, better buat table. Divya, boleh faham Divya? Faham cikgu. Cikgu, tapi itu yang saya tak faham itu soalan bagi X. X sama dengan R. R is real number. Ini kan? Ini. Real number itu maknanya any number lah cikgu. real number, nombor nyata. Kosong, 1, 2, 3, sebarang nombor nyata. Boleh negatif, boleh positif. Oh, jadi kalau guna apa-apa nombor boleh lah cikgu. Boleh. Okay. Boleh?
Boleh. Syazvin, boleh Syazvin? Mana misi sebenarnya? Syazvin? Tak dengar ke? Syazvin tak dengar. Insyirah, boleh Insyirah? Boleh cikgu. Okey. Pilatus okey tadi? Boleh. Tapi, macam ada tapi je. Boleh, tapi. Ada tapi, tak ada. Tapi still ada doubts lah cikgu. Ada apa? Ada doubts. Kenapa? Sebab kalau guna apa-apa nombor, jawapan tepat lah cikgu. Sebab kita nak lakar. So lakar tak perlu nilai yang terlampau banyak. Cukup 3 poin cukup. Satu sebelah kiri paksi Y. Satu sebelah kiri paksi Y. Satu lagi sebelah kanan paksi Y. Kemudian satu di paksi Y. Yang penting you tahu basic dia punya graph reciprocal macam ni basic dia. Dia bukan straight line, bukan kuadratik, bukan kubik, bukan parabola, bukan. So you tahu basic dia macam tu. You cari saja 3 nombor. Left hand side paksi Y, belah kiri paksi Y, belah kanan paksi Y. Dan paksi Y kosong, when X kosong. So gantikan dalam nilai itu. So, kita dah tahu dah dapat agak dah. Graf dia macam mana. Dia yang penting you tahu reciprocal salingan, graf salingan mesti macam ni. Faham cikgu? Okay, next. B. Solve the equation y equal to 5/3 giving your answer correct to 4 significant figures. So y equal to 1/3 to the power of x. Okay, y is 5/3 equal to 1/3 to the power of x. Okay, next. 3 kita boleh terus buat. 3 ni bawa naik atas. Dia akan jadi 3 to the power of negative x. Okay, bila naik atas dia jadi 3 kuasa negatif 3. Okay. Log, kita logkan kedua-dua belah. Sebab kita nak x kita logkan kedua-dua bahagian. Awak guna base 10. So negatif x boleh bawa ke depan. Dia akan jadi log 5/3 equal to negative x. Okay, negative x log 3 to the base of 10. So sekarang ini adalah log 0.6 to the base of 10. Ini negative x. Ini darab. Bawa ke kiri dia jadi bahagi. Okay. Seeloknya you tekan dulu kalkulator sebelum you bawa ke kiri. So yang ini akan terus dapat negatif x sama dengan 0.4650. Jadi kita nak x sahaja. Jadi x akan jadi negatif 0.4650. Yang ini kenapa hilang? Kita darabkan kedua-dua bahagian kita darab dengan negatif 1. When we multiply negative 1, here negative and negative become positive. Here positive times negative become negative. Ini bukan 0.6, ni 1. Ini bukan 0.6, ni 5/3 lah. Dia dapat 1 lebih 1. Okay, sekejap. Saya ambil kalkulator. Macam mana nak tekan?
Okay, boleh nampak kalkulator saya? Nampak. Boleh. Okay, log base 10. Sebab saya punya yang macam ni. Jadi kena tulis base dia. Kalau kalkulator MS tu dia terus log 10. Okay, tekan sama dengan dulu. You tekan ini, you tekan sama dengan dulu. Kemudian you bahagi dengan log base 10 yang ni 3. So akan dapat 0.46497. 0.46497. Okay, silau. 0.46497. Tapi kita nak soalan dia suruh give your answer 4 significant figures. 4 angka bererti. Dia asal dia, okay saya tulis sini. Asal dia 0.46497. Dia nak 4 angka bererti. 1, 2, 3, 4. So lebih 5, kita tambah 1 di sini, dia jadi 0.4650. Okay. So kenapa dia jadi negatif? Sebab tadi negatif X. Kita nak X sahaja. So we multiply with negative 1. So final answer is negative 0.4650. Boleh? Ya boleh cikgu. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Syazwin, boleh Syazwin? Dah 2 kali, 3 kali panggil Syazwin, tak ada Priya, boleh Priya? Cikgu dapat itu 5 over 3 dari graf lah cikgu. 5 dari 3 dari soalan. Soalan dia beri Y sama dengan 5/3. Dia kata selesaikan persamaan Y sama dengan 5/3. Okay. Selesai, solve. So solve maksudnya mesti cari nilai unknown. Okay, faham teacher. Okay. Vanessa, boleh Vanessa? Cikgu. Ya. Lakarkan tu jawapan tu tak tepat pun tak apa kan untuk soalan yang kata lakarkan. Ya, betul. Lakar tak perlu guna peta graf. So lukis tu, Tak perlu guna lukis peta kan kena guna jawapan tepat. Ya betul. Okay. Plot atau lukis. Plot atau lukis mesti jawapan tepat. Okay, good question. Okay, thank you teacher. Okay. Yuang, boleh faham tadi nombor 3? Boleh cikgu. Boleh. Vanessa tak tahu tak jawab juga Vanessa. Okay, next. Latihan 17. Number 3. WCM 1 plus square root 5. Okay, this is rectangle shape, length, area, given area is square root 80. Ini aplikasi Area is square root 80. Calculate, dia suruh hitung lebar W ni. Dia suruh cari W apa. Okay, apa itu W. Dia suruh express your answer in the form of A plus B square root 5. Okay, ni. Where A and B are integers. Okay, dia nak nilai W. When the area is square root 80. Area is square root 80. So
So kita tahu bila area panjang darab lebar. So W darab dengan 1 tambah square root 5. Ini sama dengan square root 80. So nak W sahaja bermaksud square root 80 per dengan 1 tambah square root 5. Yang ini darab, bawa ke kanan dia jadi bahagi. Kemudian kita darab dengan conjugate. Okey, atau yang ini kita boleh tukar dulu. 80 adalah 5 darab 16. Kenapa kita tukar bentuk macam ni? Sebab kita nak seragamkan square root 5 ni. Okey, kita nak seragamkan dengan square root 5 ni. Baru senang pengiraan kita nanti. So ini adalah square root 5. Titik ni bermaksud darab Ini square root 16 per 1 tambah square root 5. So di sini saya boleh permudahkan dia jadi 4 square root 5 per 1 tambah square root 5. Okay, sampai sini boleh tak? Faham tak yang ni? Faham cikgu. Boleh cikgu. Tapi dia nak dalam bentuk begini Dia nak dalam bentuk sebaris, dia tak nak pecahan. So apa yang kita perlu buat? Kita perlu darab dengan conjugate. Okay, W sama dengan 4 square root 5 per 1 tambah square root 5. Kita darabkan dengan conjugate. Conjugate tu apa? Conjugate yang bertentangan dengan dia. Denominator. Kita check denominator. 1 tolak square root 5. Ini adalah conjugate. Bila bawah 1 tolak square root 5, atas pun adalah 1 tolak square root 5. Okay. So bermaksud ini kita boleh darab begini. Yang ini pun dia jadi. Ini darab, ini senanglah ini sebenarnya. W sama dengan 4 square root 5 darab 1. 4 square root 5 darab 1 adalah 4 square root 5. Tolak 4 square root 5 darab square root 5. Okay. Square root 5 darab square root 5. Ni 4 square root 5 darab square root 5. Saya tulis sini. Tak nampak bagi tahu. 4 square root 5 darab square root 5. So dia bersamaan dengan 4 square root 5 kuasa 2. So ini akan jadi 4 square root dengan square habis. Yang tinggal 5. So ni jawapan dia 20. Kenapa ini habis? Square root adalah kuasa 2. Okey. Ni sebelum ni pun saya ada terang. Saya terang semula. Kenapa square root 5 kuasa 2 dia jadi 5? Sebab ini adalah 5 kuasa 1 per 2. Square root tu 1 per 2. Kuasa 2. 2 di luar ni. Jadi potongkan dia akan jadi 5 kuasa 1. 5 kuasa 1 adalah 5. Sebab tu ini jadi 5. Terus dia potong. Kalau dia square root, square, ini 2, so potong. Kalau ni cube root, 3, punca kuasa 3. Yang ini 3, boleh potong. Kalau tak sama, tak boleh potong. Okay, jadi di sini saya akan dapat 4 darab 5 ataupun terus tulis 20 Saya ambil dari sini. Okay, 4 darab 5. So 20. Selesai yang atas. Ini dah darab dengan 1, dapat ini. Ini darab dengan sebelah sini, dapat sini. Okay, kemudian yang ini. Kalau awak ingat saya kata A tambah B darab A tolak B. Dia akan jadi A kuasa 2 tolak dengan B kuasa 2. So 1 kuasa 2 tolak dengan square root 5 kuasa 2. Ini kita dah pernah tengok dah sebelum ni. A tambah B darab A tolak B, dia akan jadi A kuasa 2 tolak dengan B kuasa 2. Jadi di sini A kita 1, B kita square root 5, ini tolak. So ini akan dapat 4 square root 5 tolak 20 per 1 tolak 5. Okay, sekejap ya azan
Sekejap Nah. Okey, sambung. Saya buat satu-satu tu nampak panjang tu. Okey, kita dah darabkan sampai sini. Saya selesaikan ini. 1 kuasa 2, 1 tolak 5. So this is negative 4. Okey, saya pecahkan setiap satu. 4 square root 5 over negative 4. Ini tolak 20 over negative 4. Okey, saya pecahkan, separatekan setiap satu. So ini negatif. Okey, negatif masih ada. So saya potong 4 dengan 4. Dia jadi square root 5. Okay, square root 5. Negative square root 5. Saya letak kanan. Okay, saya letak kanan. Negative and negative become positive. 20 divided by 4 is 5. So 5. 5 minus square root 5. Kenapa saya letak square root 5 di kanan? Kerana saya nak samakan dengan soalan. Soalan nak A plus B square root 5. So A saya 5, B saya negatif 1. Boleh faham? Faham cikgu. Tishan boleh faham Tishan? Oh, boleh cikgu. Good Madis. Boleh cikgu. Tishan? Boleh cikgu. Ain boleh Ain? Okay. Ain Syafiqah boleh? Boleh. Tak faham tanya tau. Terus tanya. Okay, next. Dah habis yang latihan, exercise. Kemudian soalan latihan pengukuhan. Latihan pengukuhan nombor kelas 2 Kertas 2. Nombor berapa tadi? 567. Okay, nombor 567. Ini muka surat 84. Okay, nombor 5. Suatu pembiakan bakteria mempunyai berat asas 1 gram dan 3 kali ganda saiznya untuk setiap jam. Okay, berapa lama masa diperlukan untuk bakteria membiak kepada berat 30 gram? 1 gram, 3 kali ganda saiznya untuk setiap jam. Jadi untuk setiap jam, 1 jam, 1 gram, 3 kali ganda. So kalau 30 gram, berapa lama masa diperlukan? Okay, berapa masa diperlukan untuk dapat 30 gram? Okay. Aduh,
kita anggap dia guna log 3 kuasa T bersamaan dengan 30. 30 bersamaan dengan 3 kuasa T. Maknanya 3 kali ganda untuk 1 jam. Dia begini. Kalau dia 3 kali ganda dia 3 kuasa. 3 kali ganda ni maknanya 3 kuasa berapa? Kalau 1 jam maknanya saiz dia 3 kuasa 1. Kalau 2 jam dia jadi 3 kuasa 2. Okey? Dia darab 3. 3 darab 3 lagi. 3 kali ganda darab lagi 3 kali ganda. Kalau 3 jam, 3 darab 3 darab 3. 3 kali. So ini adalah 3 kuasa 3. Ni masa dia. Ni saiz dia. Ni masa. Ni saiz. Okay. Kalau 1 jam, saiz dia 3 kali ganda. So 3 kuasa 1. Kalau 2 jam, dia lagi 3 kali ganda. Dia besar. So 3 darab 3. Kalau 3 jam, 3 darab 3 darab 3. So 3 kuasa 3. So kita boleh buat kesimpulan. Okay. Untuk nak dapatkan saiz ini, formula dia adalah 3 kuasa T. Okay. Sekarang 3 kuasa T ni saiz dia bersamaan dengan 30. Okay, setakat sini. Faham tak ayat saya ni? Faham tak maksud ni? Sebelum saya pergi lebih bawah. Dia power lah. Power, size. Ni size. Ini size. This is general formula. The size of bacteria. So 3 to the power of T. But this question dia bagi size dia adalah 30. So kalau 3 kuasa T sama dengan 30, so berapa T sebenarnya? Okay, faham? Okay, sure. Boleh saya teruskan? Okay, saya teruskan So ini melibatkan logarithm. So logarithm, kita letakkan log kedua-dua bahagian, kita guna base 10. Base 10. So T bawa ke depan. So log 30 to the base of 10 equal to T multiply log 3 to the base of 10. Okay. So awak dapat T sama dengan log 30 to the base of 10 over log 3 to the base of 10. So T equal to 3.0959. Ini jam. Okay, so nak tukar kepada jam dan minit. 3 jam 0.959 darab dengan 60 minit. So kita akan dapat 6 minit. 3 jam. Sorry. Ini 3 jam. Okay. 3 jam. 0.059 ni, 0.0959 ni darabkan dengan 60 untuk dapatkan berapa minit. So dapat 6 minit. Okay. Boleh? Boleh Tak? juga. Ya, boleh cikgu. Amir, faham Amir? Faham cikgu. Aziz Faham. Fatil, boleh Aziz Fatil? That means we have to find 2 jawapan. Boleh. So ni kita nak dapat 3 jam dan 6 minit lah cikgu. Ya, jam and minute. Okay, Tadi boleh? dia- Okay, boleh. Okay, next. Okay. Next. Number 6.
Saya nak habiskan hari ni ya, kejap Okey, Raja menunjukkan segitiga bersudut tegak. Ini bersudut tegak. A, B, C. Square root 10, square root 22, ini X. Bersudut tegak maknanya 90 darjah. Semua ukuran sisi adalah dalam cm. Beri jawapan X dalam sebutan paling ringkas. So, beri jawapan X. Dia nak X. Yang ini adalah segitiga bersudut tegak. So, mesti guna teorem Pythagoras. Bermaksud X squared plus square root of 10 squared equal to square root of 22 squared. Okay. A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. So, saya squarekan semua. So, ini akan dapat X squared plus 100 equal to, so ni habis, sorry bukan 100, 10. Sebab ini potong. Okay, square root 10 square. So ni potong, ini pun sama, potong. So ini akan jadi 22. So X square equal to 22 minus 10. 22 minus 10, this is 12. So X equal to square root of 12. Tapi ini belum jawapan akhir. Square, bila square kita nak hilangkan square, dia akan jadi square root. Square root kan kedua-dua bahagian. Yang ni, dia akan jadi square root, ini pun square root. Kita squarekan kedua-dua bahagian. So ini habis, tinggal X, yang ini akan jadi 12. Square root 12. Yang ini belum jawapan akhir. Okay, dalam bentuk termudah, kita kena permudahkan dia lagi. Simplest term dalam bentuk termudah. Paling ringkas. So 12 tu adalah 4 darab 3. So X sama dengan 4 darab square root 3. So X sama dengan 2 darab square root 3. So jawapan akhir boleh tulis 2 square root 3. Okey, itu jawapan akhir. Okay, boleh faham nombor 6? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Boleh. Okay, next. Last question. Okay. Number 7. Okay, nombor 7. Last kali. Raja menunjukkan graf fungsi eksponen. Diberi Y sama dengan A X kuasa negatif 1. Okay, ada satu graf. Graf eksponen. Y sama dengan A kuasa X tolak 1. Ini 1/3. Ini 9. Bawa ke bawah. Ini adalah N tambah 2. Ini X, ini Y. So, hitung nilai A dan N. Dia nak A dan N. Jadi sekarang kita ada 2 titik sebenarnya. 1 titik, ini adalah kosong 1/3. Lagi 1 titik ini adalah 9 N tambah 2. Koordinat dia. Okay. Persamaan kita Y sama dengan A kuasa X tolak 1. Ini persamaan kita. Jadi saya guna penggantian. Okay, penggantian guna titik yang berada pada lengkung sahaja. So saya guna titik kosong 1/3. So Y sama dengan A X tolak 1. Ini 1/3. Ini akan dapat A kuasa X adalah kosong. Kosong tolak 1. Ini adalah A kuasa negatif 1. 1/3. Dan A kuasa negatif 1 adalah 1/A. Darab silang. Saya akan dapat A sama dengan 3. Okay. A kuasa negatif 1 adalah 1/A. Kemudian untuk titik yang kedua, 9 N tambah 2. So tadi adalah persamaan dia A kuasa X tolak 1. Tapi A kita dah dapat. A kita adalah 3. 3 kuasa X tolak 1. Gantikan Y N tambah 2. Y adalah N tambah 2. X kita adalah 9. 9 tolak 1. So ini 3 kuasa 8. N tambah 2. Bersamaan dengan N tambah 2. Jadi N sama dengan 3 kuasa 8. Saya ada salah kat mana ke ni? Oh, terbalik ni. Tak ada orang tegur saya. Ni.
terbalik. N tambah Ada 2 salah tu ya, cikgu. X. Y tu 9. Ha? Terbalik ni. Ada orang tegur ah. Terima je. So ini N tambah 2 X. Y ni 9. Terbalik Jadi di sini Y kita 9 sama dengan 3 kuasa X kita adalah N tambah 2. N tambah 2 tolak 1. Okay, ni tak ada. Dari sini terus sini. Okay. Oh, itu 3A Tadi lah, terbalik. Ini bukan. Ini N tambah 2, 9. Terbalik X dengan Y kita. Jadi ini adalah 3 kuasa 2. Ini sama dengan N tambah 1. 2 tolak 1, 1. Kita buat comparison. Okay, comparison sebab base dia sama. Jadi 2 bersamaan dengan N tambah 1. So N sama dengan 2 tolak 1 dapat 1. Okay, boleh? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Ada Y lah, cikgu. Boleh cikgu. Buat. Ni hati-hati Y dia. Ini terbalik. Y adalah 9. X adalah N tambah 2. Cikgu dah terbalik tadi. Okay. Ini. Okay. Ada soalan nak tanya? Tak ada, cikgu. Tak ada kot cikgu. Pada cikgu. Okay. Nama yang saya sebut boleh nyaut dulu. Okay. Boleh nyaut dulu. Jangan last lagi. Nyaut.